Alhamdulillahil qail walain sa'altahum layaqulunna innama kunna naqudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mimbar khatib menyeru dirinya sendiri terutama dan juga menyeru hadirin Jumaat sekalian agar mari sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya secara bersungguh-sungguh dan menjauhi segala larangan dan tegahannya juga secara bersungguh-sungguh. Hadirin, pada hari Jumaat yang mulia 19 Sya'ban 1442 Hijrah, mimbar akan membicarakan khutbah yang bertajuk Jangan Hina Islam. Musuh-musuh Islam sering menjadikan agama yang suci ini sebagai sasaran dalam berbagai bentuk sindiran. Persepsi yang jauh terpesong daripada kebenaran adalah antara bentuk-bentuk penghinaan yang sering berlaku. Fenomena ini disokong oleh perbuatan biadab umat Islam itu sendiri yang bersikap acuh tidak acuh terhadap ilmu agama, malah membiarkan diri dalam kejahilan dan ketirisan akhlak. Ada yang sanggup melakukan senda gurau terhadap hukum-hukum Islam, mengolok-olok syariat dan peraturan, mempermain-mainkan hukum untuk menghina syariat agama Allah yang maha suci ini. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 65 seperti yang dibacakan di awal khutbah tadi, bermaksud, dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejek-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya berbual dan bermain-main. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, patutkah nama Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu perolok-olokkan dan kamu ejek-ejek? Hari ini ada manusia yang suka mempermainkan kalimah Allah, malah mengeluarkan kenyataan dan pandangan yang bercanggah dengan akhlak dan akidah Islam. Tidak sedarkah mereka dengan kebiadaban sebegini mengundang kemurkaan Allah? Alpakah mereka bahawa tindakan itu amat bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minum dari air panas yang menggelegak dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, disebabkan mereka kufur engkar semasa hidup mereka. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita rujuk Syekh Dr. Abdul Karim Zaidani menyatakan bahawa
semua perkataan dan perbuatan yang terkandung di dalamnya sebarang penghinaan terhadap Allah, para Rasul, ayat-ayat Al-Quran dan peraturan agama Islam adalah membawa kepada murtad. Wal'iyazubillah. Ditambah pula oleh Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahawa seseorang Muslim yang mencerca atau menghina Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana-mana malaikat atau para nabi yang telah diutuskan, dianggap telah kufur. Wal'iyazubillah min zalik. Keimanan terpelihara dan terbukti dengan cara meletakkan keutamaan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini termasuklah mempertahankan ajaran Islam, menghindari sebarang bentuk penghinaan terhadap Islam, dan sentiasa memelihara diri dari sebarang perlakuan yang bertentangan dengan agama. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'muda fil kufri kama yakrahu an yuqzafa fin nar. 3 perkara di mana sesiapa yang mempunyainya maka dia akan merasai kemanisan iman. Seseorang yang menjadikan Allah dan Rasul sebagai yang paling dicintai di dalam dunia, tidak mencintai seseorang melainkan kerana Allah, dan membenci untuk kembali kepada kekufuran seperti mana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam neraka. Riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin tetamu Allah yang dirahmati, bagaimana yang dikatakan sebagai menghina agama? Ia boleh berlaku dengan banyak cara. Antaranya ialah seperti pertama, perbuatan atau perkataan yang mencerca Allah Subhanahu Wa Taala, menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mempersendakan Al-Quran. Kedua, mempersenda dan meremeh-remehkan sebarang hukum agama yang dinyatakan oleh Al-Quran dan hadis. Ketiga, menghina sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa jua bentuk. Ini kerana segala apa yang diterima daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengandungi segala aspek ajaran Islam. Keempat, enggan melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Kelima, menghina ajaran Islam yang bersifat qat'i. Qat'i itu maksudnya putus, yang telah diputuskan oleh Al-Quran dengan cara perkataan, dengan cara komen, dengan cara ulasan, atau dengan cara tulisan, sama ada secara kesemuanya atau salah satu daripadanya. Keenam, mempermain-mainkan syiar Islam dan tidak menjaga adab terhadap perlakuan sunnah dalam agama, seperti memperlekehkan seruan-seruan azan. Muslimin Jumaat yang berbahagia, demi mempertahankan kemuliaan Islam ini, para pemimpin khususnya hendaklah sentiasa berperanan, bersikap tegas, berlandaskan nas, syariat serta peruntukan perundangan negara. Perundangan negara sebanyak 25 kali perkataan Islam dinyatakan jelas meliputi pelbagai aspek dalam keseluruhan 183 pasal dalam perlembagaan persekutuan. Ditambah pula dengan sekitar 30 kali perkataan agama dan perkataan syarak yang turut merujuk kepada Islam selaku agama persekutuan yang perlu dipahami, dipatuhi dan dipelihara sepanjang masa. Semoga Allah terus memurniakan kekuatan kepada para pemimpin di pelbagai peringkat untuk mempertahankan kesucian agama Allah ini. Negeri Selangor Darul Ihsan amat mengambil berat berkenaan jenayah menghina dan mempermain-mainkan agama Islam. Ingatlah, menghina agama Islam merupakan suatu kesalahan jenayah syariah di negeri Selangor Darul Ihsan dan semua negeri-negeri lain di Malaysia. Peruntukan yang membabitkan kesalahan ini diletakkan dalam bahagian yang berkaitan dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Menghina agama dalam apa jua cara dalam kesalahan jenayah menurut
menurut enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995 pada bahagian 3, kesalahan yang berhubungan dengan kesucian agama Islam dan institusinya juga boleh dilihat dalam Seksyen 9, Seksyen 10 dan Seksyen 11. Peruntukan ini termasuklah kesalahan bagi mana-mana orang mempersenda, menghina, mencemooh atau menyebabkan dipandang hina ayat-ayat Al-Quran atau Al-Hadis yang apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Muslimin yang dikasihi Allah, mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, mimbar mengemukakan penegasan pengajaran dan pelan tindakan yang boleh kita tekuni, kita amati dan kita amalkan. Pertama, setiap orang Islam berkewajipan untuk menjaga kesucian agama Islam. Yang kedua, setiap Muslim jangan sekali-kali mempersenda dan mengambil mudah sebarang hukum agama seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Hadis. Ketiga, kita hendaklah hormati dan taati sumber perundangan, keputusan dan ijma' qiyas dan fatwa mengenai hukum-hukum hakam serta hal ehwal kesejahteraan umat Islam yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Mufti dan Muzakarah Fatwa Peringkat Kebangsaan. Keempat, sentiasalah awasi diri dan ahli keluarga serta masyarakat sekeliling daripada menghina Islam atau mempersenda Allah dan Rasulnya, kerana termasuk dalam arti kata menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasuluhu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perkara yang tidak diridai Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuk mereka azab seksa yang sehina-hina. Surah Al-Ahzab ayat 57. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.